A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Asy-Syu'ara mulai daripada ayat 156. Wala tamassuha, dan jangan kamu sentuh akannya. Bisu'in, dengan kejahatan. Fayakhuzakum, maka ia mengenai akan kamu. Azabun, oleh azab. Yaumin, hari. Azim, yang amat besar. Fa'aqaru, ayat yang 157. Fa'aqaruha, maka telah menyembelih mereka akannya. Fasbahu, maka jadilah mereka nadimin, orang-orang yang menyesal. Ayat yang ke-158. Fa'akhazahum, maka telah mengenai ia akan mereka. Al-azabu, oleh azab. Inna, bahawasanya, fi zalika, pada itu, la ayah, sungguh satu tanda. Wa ma kana, dan tiada adalah ia, aktsaruhum, kebanyakan mereka, mukminin, orang-orang yang beriman. Ayat 159. Wa inna, dan bahawasanya, Rabbaka, Tuhan engkau, lahuwa, sungguh ia, Al-Aziz, yang maha gagah, Al-Hakim, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Semak semula. Cerita yang kita baca ini adalah sambungan daripada kisah Nabi Soleh, yang mana kaumnya dikatakan kaum Samud. Kehebatannya, mereka boleh memahat gunung-gunung dijadikan sebagai tempat-tempat tinggal. Dirasakan bahawa mereka boleh selamat. Bayangkanlah gunung ditebuk, dibuat rumah. Bayangan kita tentulah satu tempat yang paling selamat, paling kukuh. Dirasakan begitu. Tapi kerana mereka menolak ajaran Nabi Soleh ini, dan mereka memohon, minta satu bukti, supaya dia tunjukkan satu bukti dia sebagai seorang Rasul, maka Allah telah datangkan unta daripada celah batu sebagai bukti kerasulannya. Syaratnya, unta ini, sebab unta ini juga dia perlu makan dan minum. Waktu dia minum, adalah dibagi peluang, jangan diganggu.
Ada masa untuk binatang minum, ada masa untuk manusia minum. Ya, sebab ya, mereka punya satu perigi, yang mana perigi itu ya, menjadi minuman untuk manusia dan binatang. Bukan ada longkang, parit, sungai yang boleh mereka binatang-binatang ini minum. Binatang ini minum mengharapkan air yang diambil daripada ya, perigi-perigi. Dan satu lagi katanya wala tamassuha bisu'in, dan jangan kamu sentuh akannya dengan kejahatan, mai dengan ya, membunuh dan sebagainya. Wa ya'khudzakum azabu yaumin azim, maka ia mengenai akan kamu oleh azab hari yang amat besar. Ingat, kalau kamu ya, kenakan binatang itu dengan kejahatan, seumpama kamu bunuh dia, ya, terimalah nanti azab yang besar yang kamu akan rasai. Fa'aqaruha, maka telah menyembelih mereka akannya. Mana lama kelamaan digunakanlah perkataan maka. Ya, maka tu mana makan masa. Lama-lama mereka rasa macam ya, betul ke yang ya, Soleh cakap. Ya, kita sembelih je lah. Macam itulah bahasanya. Ya. Mereka sembelih unta itu, fasbahu nadimin, maka jadilah mereka orang-orang yang menyesal. Wa akhazahumullahul azab, maka telah mengenai ia akan mereka oleh azab. Setelah mereka sembelih, mungkin dagingnya mereka dah lapar, dah bagi-bagi dah, makan pun agaknya. Ya. Maka dia pun mengadulah kepada Nabi Soleh. Wahai Soleh, unta kamu dah aku sembelih dah aku lapar dah. Tak ada pun azab, tak ada pun turun. Engkau ni betul-betul bohong lah Soleh. Ya, nak bohongkan kami. Ibaratnya macam itulah yang diterima, yang mereka ya, perlakukan terhadap unta itu. Ya, kata Nabi Soleh, tunggulah salasa ayam, tunggulah 3 hari. Ini paling cepat azab turun. 3 hari. 3 hari ini mereka menghitung hari lah. Tunggulah 3 hari. 1 hari berubah muka begini. Ya, yang kedua muka dah berubah. Yang ketiga muka mereka dah lagi berubah. Ya. Daripada hitam, merah, pucat. Ya. Hari yang ketiga itulah turunnya azab yang dinantikan. Inna fi dzalika laayah, ya, bahwasanya pada itu sungguh satu tanda, wa ma aksaruhum mu'minin, dan tiada adalah ia kebanyakan mereka orang-orang yang beriman. Mana kebanyakan mereka ini tidak beriman, ya, tidak percaya. Ya, apa akibatnya? Ya, maka ya, mereka menerima azab daripada Allah. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan bahwasanya Tuhan engkau sungguh dia maha gagah, tidak ada siapa boleh kalahkan, lagi maha penyayang kepada mereka yang mau menjadi walinya atau menjadi ya, hamba-hambanya yang soleh. Itu sifat sayang Tuhan. Jadi ya, mana-mana kaum yang mereka ditimpa oleh azab dalam keadaan yang mereka menentang Rasul mereka, itu dah tetap ahli neraka. Memang dah tetap tertulis ahli neraka lah dia. Tak boleh nak lari. Ya, jadi kematian tadi, kematian yang membuka pintu untuk mereka masuk ke neraka. Jadi ya, di dunia mereka ya, bolehlah berlagak cakap besar. Tapi bila mereka mati, ya, pada masa itu barulah mereka sedar. Pada masa itu tidak ada keampunan, tidak penyesalan pun tidak berguna lagi. Ya. Baik, kita sambung lagi ayat 160. Ingat tak ayat yang kita baca, surah yang kita baca ni banyak ayat yang sama dengan 159. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Itu sebagai macam penutup cerita ya, dalam surah ni. Baik, kita sambung lagi. Kisah dah lain pula. Ayat 160. Kazzabat, telah mendustakan ia. Kaum Lut.
al-mursalin akan utusan-utusan. Ingatlah di waktu. Qala telah berkata ia, lahum kepada mereka, ahuhum oleh saudara mereka, Lutun Lut, adakah tidak tatakun kamu takut. Ini sesungguhnya aku, lakum bagi kamu, rasulun seorang rasul, amin yang kepercayaan. Fattaku maka takutlah olehmu, Allah akan Allah, wa ati'uni dan taatlah olehmu kepadaku. Semak semula. Kazabat kaum Lutin mursalin, telah mendustakan ia oleh kaum Lut akan utusan-utusan. Ya, kaum Lut ni sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ni satu zaman. Hanya lain negeri lah. Ni yang disebut sekarang ni Sadum. Ya, Sadum, lautan mati, Bahrul Maut, ya. Itu tempat kaum Nabi Lut, ya. Idz qala lahum ahuhum, ingatlah di waktu telah berkata ia kepada mereka oleh saudara mereka, Lut, ala tatakun, adakah tidak ya kamu takut. Jadi perkataan tatakun ini lebih kepada makna takut kalau belum beriman, ya. Kalau dah beriman kita terjemah selalu takwa, ya. Kalau belum beriman kita lebih kepada terjemah kamu takut. Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku bagi kamu seorang rasul yang kepercayaan. Ya, ibaratnya kita katakan kau percayalah kepadaku, aku adalah utusan Allah, aku bukan bohong, percayalah kepadaku. Bahasa dia macam itulah. Dia katakan inni lakum rasulun amin, ya. Fattakullah, maka ya takutlah olehmu akan Allah, wa ati'un dan taatlah olehmu kepadaku. Ya, takut kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kalau kamu nak selamat, ya, dengarlah cakapku, ikutlah nasihatku. Baik, sambung lagi ayat yang ke-164, wama dan tidak, as'alukum aku minta kepada kamu, alaihi atasnya, min ajrin daripada upah. In tiada, ajriya upahku, illa melainkan, ala atas, Rabbil alamin, Tuhan Rabbi, Tuhan alamin sekalian alam. Semak semula. Wama as'alukum alaihi min ajrin, dan tiada aku minta akan kamu atasnya daripada upah. Aku tak pun pernah minta upah kepada kamu. Seorang rasul berdakwah kepada orang-orang yang bukan Islam, ya, sekelilingnya. Mereka, rasul-rasul ini, ia tidak boleh minta upah kepada mereka.
Kalau Rasul minta upah, jawabnya Rasul akan ikut kehendak mereka. Jadi habislah nanti. Pendirian Rasul sudah habis. Ya. Sebab akan mengikut kehendak mereka, sebab mereka yang bagi upah. Sebab itu tidak layak bagi Rasul dan bagi pendakwa-pendakwah mengajak orang yang bukan Islam itu dan minta upah daripada mereka. Itu tidak ada hukum demikian. In ajriyah illa ala rabbil alamin. Tiada upahku, kata Nabi Lut, melainkan atas Tuhan sekalian alam. Maknanya aku hanya mengharapkan ganjaran atau upah daripada Allah. Sambung ayat 165. Atatuna, adakah kamu datangi az-zukran, akan laki-laki, minal alamin, daripada sekalian alam. Watazaruna, dan kamu biarkan ma akan apa yang khalaqa telah ia ciptakan lakum bagi kamu Rabbukum oleh Tuhan kamu min azwajikum daripada istri-istri kamu. Azwaji ni jamak ya. Kita nak tahu lelaki ke perempuan, suami ataupun isteri. Kalau macam ni kita terjemah azwaji ni isteri-isteri. Ya, azwaji ni jamak lelaki dan perempuan pun sama. Contohnya zaujun. Zaujun ni mana suami. Jamaknya azwaj. Kalau perempuan, zaujah. Jamaknya azwaj. Sama. Lelaki perempuan sama. Tapi kalau kita nak kenal dia lelaki ke perempuan, suami atau isteri, tengok domir. Kalau domirnya lelaki, dia isteri. Contohnya azwajikum. Isteri-isteri kamu. Tapi kalau domirnya muannas perempuan, kunna. Azwajikunna. Perempuan kunna kan? Jadi sekarang mana suami-suami kamu? Kita nak kenal dia tu. Ya, isteri ataupun suami bergantung pada domir. Kadang dia gunakan domir him. Contoh azwajihim. Maknanya isteri-isteri mereka kalau him. Kalau perempuan azwajihinna. Perempuan kan hinna. Jadi hinna tu jenis suami-suami mereka. Macam tu. Ini nak kenal dia lelaki ke perempuan ya. Tengok domir. Kalau domirnya lelaki, artinya dia perempuan. Kalau domirnya perempuan, artinya dia lelaki. Macam tu. Ya. Sama lagi, bal antum, bahkan kamu. Kaumun, kaum. Adun. Orang-orang yang melampaui batas. Semak semula. Ini perangai kaum Nabi Lut, kaum ya. Atatuna zukrana minal alamin. Adakah kamu datangi akan laki-laki daripada sekalian alam? Mana sekalian alam ni ialah manusia. Yang dimaksudkan ialah alam ni ada tiga alam malaikat, alam manusia, alam haiwan, alam manusia, alam haiwan, ada alam jin. Ya. Jadi itu semua dikatakan alam. Tapi di sini dikatakan alam di sini ialah maknanya manusia-manusia. Adakah kamu datangi akan laki-laki daripada sekalian alam, yakni manusia, ya, manusia di alam ini.
Wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Dan kamu biarkan akannya apa yang telah Ia ciptakan bagi kamu oleh Tuhan kamu daripada isteri-isteri kamu. Ya. Maknanya kaum Nabi Lut ini diceritakan dalam hadis adalah kaum yang dalam Quran adalah kaum yang mula-mula di dunia ni yang lelaki suka lelaki. Ini mula-mula tercipta. Kisahnya ialah zaman Nabi Lut. Sebelum tu tak ada manusia suka lelaki dengan lelaki. Tapi yang kaum Nabi Lut ni dia suka lelaki dengan lelaki. Sebab itu kalau manusia yang namanya lelaki dah suka kepada lelaki, maka manusia ini tak minat kepada perempuan. Sebab itu di sini wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, dan kamu biarkan akan apa yang telah Ia ciptakan bagi kamu oleh Tuhan kamu daripada isteri-isteri kamu. Mana isteri-isteri itu terbiar macam tu. Dia tak kisah isterinya. Dia tak minat perempuan. Itu kisahnya. Sebab itu kaum Nabi Lut ni adalah kaum yang dikatakan kaum yang dilaknat. Ya. Sebab itu umat-umat kemudian kalau berperangai seperti kaum Nabi Lut ini adalah umat yang dilaknat daripada mulut Nabi SAW. Ya. Di dunia sampailah ke akhirat. Jadi manusia yang dilaknat kalau tidak bertobat. Bal antum qaumun adun. Bahkan kamu kaum orang-orang yang melampaui batas. Ya. Baik, sama lagi. Qalu, telah berkata mereka. Lain demi jika. Lam tantahi, tidak engkau berhenti. Ya Lut, wahai Lut. La takunanna, nescaya engkau mesti jadi. Nescaya engkau mesti jadi minal mukhrajin, daripada orang-orang yang dikeluarkan. Dalam bracket tulis diusir. Qala, telah berkata ia. Ini sesungguhnya aku. Li amalikum, bagi pekerjaan kamu. Minal qalin, daripada orang-orang yang benci. Semak semula. Qalu, telah berkata mereka, kaum Nabi Lut. Lailam tantahi, demi jika tidak engkau berhenti ya Lut, wahai Lut, la takunanna minal mukhrajin, nescaya engkau mesti jadi daripada orang-orang yang dikeluarkan. Dikeluarkan ni bahasa kasarnya diusir. Bahasanya begini. Wahai Lut, kalau kau tak boleh diam, kau tak boleh berhenti daripada nasihat-nasihat kamu tu, kau tahulah nanti. Kau tahulah nasib kamu. Kau akan kukeluarkan atau usir daripada kampung ini. Macam itulah bahasanya. Qala, telah berkata ia yani Lut, inni li amalikum minal qalin, sesungguhnya aku bagi pekerjaan kamu daripada orang-orang yang benci. Mana aku memang benci dengan pekerjaan kamu. Pekerjaan yang dikatakan lelaki suka kepada lelaki. Jadi ini adalah satu keputusan daripada kaum Nabi Lut yang mereka benar-benar akan mengusir Nabi Lut kalau tak boleh nak diam. Apa
peranan keadaan Nabi Lut di sini. Kita sambung, Rabbi, wahai Tuhanku. Najjini, selamatkanlah oleh Engkau akan daku. Selamatkanlah oleh Engkau akan daku. Wa ahli, dan ahliku. Mimma, daripada apa yang ya'malun, mereka kerjakan. Fanajjainahu, maka telah kami selamatkan akannya. Wa ahlahu, dan ahlinya. Ajma'in, semuanya. Ayat 169. Rabbi, wahai Tuhanku. Najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya, Nabi Lut mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, selamatkanlah oleh Engkau akan daku, wa ahli, dan ahliku. Ahli di sini tak boleh terjemah keluarga ya, sebab ahli di sini jelas pengikut. Ya. Nah, jadi pengikut dan termasuk keluarga, itu dah masuk pengikut lah tu. Dan ahliku, mimma ya'malun, daripada apa yang mereka kerjakan. Panajjainahu, maka telah kami selamatkan akannya. Allah pun selamatkan dia. Wa ahlahu, dan ya, ahlinya, ajma'in, semuanya. Itu yang diperintahkan suruh keluar tengah malam. Tengah malam keluar sampai berjalan subuh. Jadi dah terkeluar daripada kampung halaman mereka. Dah jauh lah daripada tengah malam keluar. Tak disedari oleh kaumnya. Ya, kaum-kaumnya yang jahat ni tak sedar. Ya, Nabi Nuh sudah buat rancangan untuk keluar atas arahan daripada Allah. Ya, maka dia pun keluar daripada kampung tu. Ya, sebab Allah nak turunkan azab. Ya. Kalau diturunkan azab, Nabi Nuh dan orang-orangnya ada kat situ, Nabi Lut ada kat situ, habislah, mati semua. Ya. Sebab itu suruh keluar. Sambung, illa, melainkan. Ajuzan, perempuan tua. Fil ghabirin, pada orang-orang yang tinggal. Summa, kemudian. Damarna, telah kami binasakan. Al-akhirin, orang-orang yang lain. Wa amtorna, dan telah kami hujankan. Alaihim, atas mereka. Matoron, hujan batu. Fasa'a, maka seburuk-buruk. Mator, hujan. Al-munzarin, orang-orang yang diberi ancaman. Inna, bahawasanya, fi zalika, pada itu, la ayah, sungguh satu tanda. Wa makana, dan tiada adalah ia, aksaruhum, kebanyakan mereka. Dan tiada adalah ia, kebanyakan mereka, mukminin, orang-orang yang beriman.
Satu lagi penutup dia, wa inna, dan bahwasanya Rabbaka, Tuhan engkau, la huwa, sungguh ia, Al-Aziz, yang maha gagah, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Saya mak semula. Allah selamatkan Nabi Lot dan juga ahlinya daripada bencana itu. Ilang ajuzan fil ghabirin, melainkan perempuan tua pada orang-orang yang tinggal. Perempuan tua ni isterinya. Dibahasakan dengan ajuzan, perempuan tua. Mana isteri Nabi Lot. Dia tak nak ikut, dia nak tinggal. Memang tak nak ikut pun tengah malam nak pergi ke mana. Kalau perempuan yang jenis yang degil ni, nak ke tengah malam suami bawa ajak, tengah-tengah malam. Kalau sekarang ni kalau ada kedai 24 jam tu okey jugalah. Oh, temankan minum teh kedai mamak, contohlah. Tengah malam 24 jam kedai mamak. Maknanya logik jugalah. Maknanya ada yang nak dituju. Ini keluar malam-malam. Nak ke mana? Pada hakikatnya kebiasaan tentulah perempuan-perempuan ni tidak akan nak pergi, lebih seronok tidur. Daripada nak berjalan tengah malam buat apa dengan gelap gulita. Tentulah tak nak. Tapi sebenarnya isteri Nabi Lot ini bukan kerana itu, tetapi kerana dosa dia menyebabkan dia memang takkan pergi dan Allah tidak izinkan untuk pergi. Sebabnya dia berpihak kepada kaum Nabi Lot. Berpihak kepada kaum tu. Pernah malaikat-malaikat datang ke rumah, dia kabarkan dekat orang-orang kampungnya ada tetamu kat rumah, lawa-lawa, cantik-cantik. Jadi itu yang jadikan salah satu daripadanya kaumnya datang menyerbu. Yang lelaki ni datang menyerbu rumah Nabi Lot. Kerana siapa? Kerana mulut isterinya ini. Jadi isterinya ini tidak patuh kepada suaminya walaupun suami seorang nabi. Dia tinggal. Summa dammarnal akhirin, kemudian telah kami binasakan orang-orang yang kemudian, orang yang lain. Yang lain tu yang tinggal lah. Yang tinggal semua Allah binasakan. Wa amtarna alaihim mataron fasa'a matarul munzarin, dan telah kami hujankan atas mereka hujan batu. Maka seburuk-buruklah hujan orang-orang yang diberi ancaman. Mana kalau hujan kita ni, kita dengar hujan batu tapi ais. Itu ais. Ini tak. Hujan batu yang panas. Batu dibakar. Pendek kata, kalau duduk sekalipun dalam rumah, dalam gunung sekalipun, dalam gunung rumah tu, tapi keliling dah dihujani dengan hujan batu panas, tak boleh nak hidup dah. Terbakar. Itu lepas daripada hujan inilah Allah balikkan negerinya jadi lautan mati tu. Satu kampung tu, itu lautan mati tu satu kampung Nabi Lot, kalau nak tahu. Kat Jordan tu. Inna fi zalika la ayah. Bahawasanya pada itu sungguh satu tanda, wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan tiada adalah ia kebanyakan mereka orang beriman. Kebanyakan mereka tak percaya dengan Nabi Lot. Itu yang Allah binasakan. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan bahawasanya Tuhan engkau sungguh dia maha gagah lagi maha penyayang. Itu sifat Allah Ta'ala. Gagah kepada, tak ada siapa boleh kalahkan, penyayang kepada mereka hamba-hambanya yang beriman. Baik, kita cuba tengok perkataan mator. Mator di sini banyak ni. Mator, matoron, matoru, amtorna. Cuba kita tengok dalam kamus perkataan mator ni. Mim, to, ro. Cuba cari.
Cuba cari bab mim ya, mim toro. Ada jumpa tak? Buka mic nak cakap. Mim toro. Fa, kof, kaf, lam, mim. Jumpa mim. Ikut abjad mim. Lepas mim cari mim to. Mim to, tozo. Mim ro, mim dal. Cari mim to. Ain gin fa kof kaf. Tozo. Jumpa tak? Sin dot sodat tozo. Tiga 393. Muka surah apa? Ni, perlahan sikit. Jangan laju-laju sebut. Laju sangat. Muka surah apa? Muka surah apa? Ya, muka surat. 393. Okey, 393. Okey. Sebelah kiri ke sebelah kanan? Kanan. Sebelah kanan. Oh, sebenarnya 392, bawah kiri. 392 kiri bawah. 392 sebelah kiri ya. Matoro yam turu matron. Maknanya dengan makna masdarnya matoron. Matoron ya, maknanya dia hujan. Turun hujan. Itu dikatakan turun hujan. Langit turun hujannya. Sama tu langit. Jadi kita ambil matoro yam turu. Matoro ni telah turun hujan ia atau telah hujan ia, yam turu ia hujan. Matron tu hujan atau matoron. Okey, macam mana kita nak jadikan isim fa'il matoro? Isim fa'il dengan isim maf'ul. Panjangkan Salah. Kedua ke bawah. Yang kedua ke bawah. Matirun. Ya. Kalau isim maf'ulnya mim dengan waw tambahan dia. Mim. Penambahan mim. Mam. Mamturun. Mamturun. Ya. Itu penambahan dia. Mamturun. Itu maknanya isim maf'ul. Kalau fi'il mudhari' kita buat amar dan nahi. Yamturu. Buat amar dan nahi. Umtur. Nahi dia la tamtur. Itu dia punya nahi dia. Ya. La tamtur. Baik, kita cari lagi perkataan satu lagi, ayat yang 172, damarna. 172. Damadin dal mimro. Cuba tengok dal mimro.
Dal, zal, ro, zai. Dal, zal, ro, zai. Dal. Kemudian mim, ro. Ya. Jumpa tak? Dal, mim. Cuba tengok 99 ada tak? Muka surat 99 ada tak? Muka surat 99. Sebelah tengah kiri atas sikit. Tengah atas sikit. Damaro yadmuru dumuron. Jadi maknanya binasa atau mati. Ya. Damaro berapa huruf? 3 huruf. Kalau jadi 4 huruf macam di bawahnya damaro. Bawah dia ada sabdu. Damaro jadi 4 huruf. Kalau 4 huruf, terjemahan dia kena tambah me dengan kan. Mem dengan kan. Jadi membinasakan. Telah membinasakan ia. Kalau 4 huruf. Kalau 3 huruf, kita tambah makna biasa saja, binasa. Binasa. Okey. Kalau nak jadikan isim fa'il macam mana damaro ni? Isim fa'il. Damirun. Okey, damirun. Isim maf'ulnya? Madmurun. Madmurun. Okey, kalau fi'il amar kita kena buat 2. Satu amar, satu nahi. Kalau pun mudhari' ya. Mudhari' buat 2, satu amar, satu nahi. Macam mana? Kalau yadmuru. Udmur. Udmur. Nahinya? La tadmur. La tadmur. Ya. Okey, perkataan sebelah kanan 98, muka surat 98, kita ada jumpa sebelah kiri ya. Sebelah kiri, tengok atas sekali mana dafako. Dafako yadafuku dafkon dengan makna mencurah atau menuang ya. Okey, kalau kita nak jadikan isim fa'il dafako macam mana? Dafikun. Isim maf'ulnya? Madfukun. Cuba terjemahkan dafikun apa maknanya? Apa maknanya? Tak ikut kaedah. Ikut kaedah. Ada yang kalau isim fa'il yang mencurahkan. Lupalah tu. Ya. Ada yang, ya. Kalau isim maf'ul apa maknanya? Isim maf'ul madfukun. Yang dicurahkan. Ingatkan kalau isim fa'il yang, kalau isim maf'ul yang di. Okey, yadfu'u. Yadfu'u ni fi'il amarnya apa? Fi'il amarnya udfuk. Udfuk. Nahinya la tadfuk. Apa makna udfuk? Fi'il amar. Macam mana nak letak fi'il amar? Fi'il amar bukan fi'il nahi. Amar. Curahkanlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau curahkan. Okey, tengok dafako. Bawah dia ada dafana. Cuba tengok bawah. Dafana, bawahnya. Dafana yadfinu dafnan. Kalau belajar hadis, kita jumpa dafana menanam. Untuk menanam jenazah, mengkuburkan. Ya. Dafana. Dafana. Bukan. Tanam orang. Ini tanam orang.
Okey, dafana. Kalau fi'il isim fa'ilnya apa dafana? Isim maf'ul madfunun. Ah, madfunun. Apa makna dafinun? Yang menanam. Kalau madfunun isim maf'ul yang ditanam. Jenazah lah. Yang ditanam. Baik, yadfi'u fi'il amarnya apa? Yadfi'u pula. Yadfinu. Yadfinu apa fi'il amarnya? Idfin. Tengok baris. Kalau bawah bunyi bawah. Fin. Idfin. Nahinya la tadfin. Apa makna idfin? Tanamlah oleh engkau. Tanamlah oleh engkau. Kalau isim maf'ulnya, isim maf'ul nahinya la tadfin. Jangan engkau tanam. Sekarang ni kita jangan kira makna. Kita tengok pada fi'il kita boleh buat tak? Tak kira mana-mana fi'il. Kita bawahkan lagi. Daki'ah. Daki'ah. Hidup dalam kemiskinan daki'ah. Okey. Kita jangan fikir makna, kita fikir fi'il saja. Kalau kita jadikan isim fa'il macam mana daki'ah? Daki'un. Kalau isim maf'ul madku'un. Madku'un. Okey, dapat. Kalau fi'il mudhari' jadikan amar dan nahi, yadfa'u. Yadqa'u. Idqa'. Kalau nahi la tadqa'. Tengok bawah sekali, sebelah kiri, bawah sekali. Dakina yadkanu. Dakanan. Dakina, hitam warnanya, kehitaman, dakina. Okey, kalau isim fa'il apa? Dakina. Isim maf'ul madkunun. Kalau fi'il mudhari jadikan amar dan nahi, yadkanu. Idkan. Nahinya la tadkan. Tengok sebelah kanan pula, tengah-tengah. Sebelah kanannya tengah-tengah. Dafaro. Macam mana nak jadikan fi'il amar dafaro? Dafirun. Isim maf'ulnya madfurun. Okey, kalau yadfuru amarnya apa? Yadfuru. Tengok bunyinya yadfuru. Fu. Tak, yang atasnya. Yang atasnya. Udfur. Kalau nahi la tadfur. Baru yang bawahnya pula. Yadfaru. Kalau amar apa? Yadfaru. Idfar. Nahi la tadfar. Baik, ke bawah lagi sikit. Dafa'an biasa jumpa dalam Quran, makna menolak. Dafa'a, yadfa'u, daf'an biasa kita jumpa dalam Quran dengan makna menolak. Ya. Kalau isim fa'il dafa'a dafi'un. Kalau isim maf'ul madfu'un. Madfu'un. Apa makna dafi'un dulu? Dafi'un.
Yang menolak. Kalau madfu'un, yang ditolak. Okey, jadikan amar pula. Yadfa'u. Idfa. Nahinya la tadfa. Apa makna idfa? Tolaklah oleh engkau. La tadfa. Jangan engkau tolak. Alhamdulillah, dah pandai, dah laju masing-masing. Belum disoal dah dijawab. Ya. Belum soal lagi dah dijawab. Hebat tu. Okey, sekadar itu dulu hari ini. InsyaAllah kita sambung semula.